offline. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. So hari ini kita nak sambung. Okay, saya nak sambung mengenai bab 3. Okay, so adakah kamu dah sediakan buku? Okay, buku nota dah sedia? Okay, so semua orang tolong buatkan nota. Nota kita, saya tak suka banyak-banyak punya nota, panjang-panjang, okay. Macam you salin buku teks, baik you tulis buku teks tu, tampan. So sekarang ni, buat nota seringkas mana pun, okay. Tulis bab 3 termokimia, hari ni hari Isnin, 21 hari bulan 6. Okay, so apa yang akan kamu belajar dalam bab termokimia? So, untuk bab ini, so saya nak ingatkan kamu ya, untuk bab ini sila sediakan kalkulator. Okay, kalkulator yang kamu punya cantik, yang mahal tu. Okay, sila sediakan kalkulator. Okay, sila sediakan kalkulator. Okay, pastikan kalkulator kamu function lah. Sebab hari ni untuk bab ini kita banyak guna kalkulator. So, siapa yang minat maths, siapa minat pengiraan, so memang seronok untuk bab ini. Okay. Dalam bab ini, apa yang penting? Apa yang penting? Yang pertama definisi. Mengenai definisi. Setiap haba yang akan kamu belajar, so kalau kamu tengoklah, kalau kamu tengok haba dekat sini, kamu akan belajar mengenai haba pemendakan, haba peneutralan, haba penyesaran dan satu lagi adalah haba pembakaran. Ada yang berbeza. So ada 4 jenis haba yang akan kamu belajar. 4 jenis haba ini kamu perlu tahu maksud. Saya dah tekankan dalam SPM sebelum-sebelum ni, dia akan tekankan kepada kamu maksud. Setiap maksud haba tu kamu kena tahu. Sebelum kita masuk kepada pengiraan, kita masuk kepada yang pertama 3.1 iaitu perubahan haba dalam tindak balas. Perubahan haba dalam tindak balas. Apa yang kamu akan belajar dalam haba tindak balas ni? Yang pertama, kamu akan belajar apa itu exothermic, tindak balas exothermic dan tindak balas endothermic. Dan kemudian, kamu mentafsirkan gambar aras tenaga. Kamu mentafsirkan gambar aras tenaga. Semua orang nota dah sedia ya. Semua orang nota dah sedia. Dan satu lagi saya nak ingatkan kepada kamu, pastikan latihan. Kalau tak faham, tolong PM saya. Saya tak makan orang. Saya tak makan orang. So siapa yang PM dengan saya, alhamdulillah, kepada pelajar tahniah, tolong tanya. Kimia ni dia tak boleh senyap-senyap. Dia kena bagi tahu. Dia kena bagi tahu kepada cikgu apa yang kamu tak faham. Termokimia, bab termokimia ni kamu dah belajar semasa tingkatan 3 sains. Tingkatan 3 sains, kalau ingat lagi lah. So tolong tulis 3.1 perubahan dalam tindak balas. Perubahan haba dalam tindak balas. Apa yang kamu akan belajar? So kalau saya suruh salin, baru salin ya. Dalam ni kamu akan belajar mengenai exothermic dan endothermic. So exothermic dan endothermic. So apa yang akan kamu belajar dalam exothermic dan endothermic? So saya nak ingatkan lagi sekali ya, sila isikan kehadiran dalam survey hard, sebab saya nak catatkan kehadiran kamu. Untuk exothermic, untuk tindak balas exothermic, exothermic, exo tu maksudnya exit. Exit tu maksudnya dia dibebaskan. Exit tu maksudnya keluar. Haba itu dikeluarkan. Haba itu dibebaskan. Itu yang maksudnya exothermic. Endothermic pula, tindak balas kita ada 2 jenis, exothermic dan endothermic. So exo tadi dibebaskan, haba dibebaskan. Yang kedua adalah endothermic, iaitu endothermic, end. So maksudnya dia diserap. Haba itu diserap, diabsorb. So the heat is absorbed. Tenaga diserap. So itu adalah 2 perbezaan antara tindak balas exothermic dan tindak balas endothermic. Jom kita tengok. Yang ini kamu kena salin untuk dia punya point lah. So yang pertama tadi haba diserap dan satu lagi haba dibebaskan. Diserap, yang ini dibebaskan. So kita tengok apa detail yang dalam ni. Untuk tindak balas exothermic, tindak balas itu
tindak balas kimia membebaskan haba ke persekitaran. Maksudnya haba tu dia bebaskan dekat persekitaran. Tindak balas endotermik, tindak balas kimia menyerap haba daripada persekitaran. Menyerap haba daripada persekitaran. Yang ini membebaskan haba ke persekitaran, yang ini menyerap haba. Itu poin yang pertama. Perbezaan yang pertama. Soalan dia akan keluar begini. Selalu kalau soalan esei, bahagian B ataupun bahagian C, dia suruh kamu bezakan. Bezakan antara tindak balas exotermik dan tindak balas endotermik. Kalau tak percaya, kamu tengok buku yang kamu fotostatekan tu bahagian esei. Ada. Kemudian, apabila haba dibebaskan ke persekitaran, suhu persekitaran akan meningkat. Itu poin yang kedua. So, kalau dibebaskan, maksudnya suhu persekitaran akan meningkat. Kalau haba itu diserap, maksudnya suhu persekitaran akan menurun. Suhu persekitaran akan menurun. So, bila tadi exotermik kita dah belajar pembebasan haba, endotermik penyerapan haba. So, ini bermaksud dalam exotermik tu bila dah dibebaskan, so bekas akan menjadi panas. Haba dah bebas. Haba bebas, so bekas tu akan jadi panas. Untuk endotermik, bekas itu akan menjadi sejuk. Kamu rasa bekas itu akan diserap sebab haba diserap. Haba diserap, so suhu persekitaran dia akan menurun. Bila suhu persekitaran akan menurun, maksudnya bekas tu akan jadi sejuk. Contoh, yang ini contoh kamu includekan satu je. Satu ataupun dua. Tak payah kamu nak salin semua, tapi kamu kena tahu what the example of each reaction. For the first, that is the exothermic. Respirasi. Respirasi, kamu bernafas, pokok-pokok berespirasi. Pengoksidaan logam, tindak balas peneutralan, pembakaran bahan api, penghasilan amonia dan tindakan melarutkan natrium hidroksida. Tindakan melarutkan hidroksida yang nanti kita akan buat dalam makmal. So, yang untuk contoh tindak balas endotermik, fotosintesis, tumbuhan nak buat makanan tu, penguraian karbonat apabila dipanaskan, penguraian nitrat logam, dan tindakan melarutkan garam amonium. Itu adalah contoh, contoh tindak balas endotermik. So contohnya, contoh dia kata, kalau lah tangan kamu tu kan, kamu rasa sejuk, bila kamu letakkan hand sanitizer. Kamu letakkan hand sanitizer dekat tangan kan, selalu musim PKP, pandemik, mana-mana kau kena pakai hand sanitizer. So kenapa tangan kamu rasa sejuk? So itu apa tindak balas dia? Cuba fikir, itu tindak balas apa? Kalau contohnya kamu ambil deterjen ataupun sabun yang serbuk, rasakan dekat tangan. Kenapa tangan kamu rasa panas? Itu tindak balas apa pula? So mari kita jalankan aktiviti dalam makmal. So dalam makmal nanti kita akan buat, yang pertama pepeja kita akan menggunakan natrium hidroksida. Yang kedua ammonium nitrate. So kita akan dilute, kita akan masukkan ke dalam cawan polistiren, kita akan tindak balaskan dia. Sama adakah bekas tersebut akan panas ataupun bekas tersebut akan sejuk. So kita nak tahu yang mana satu exothermic, yang mana satu endotermic. So ini adalah aktiviti makmal. Dia bukan eksperimen, dia adalah aktiviti, so kamu nak ketahui. So which one is the exothermic reaction, which one is a endothermic reaction. So we go to the aras tenaga. This is the energy level diagram. So gambar aras tenaga. Gambar aras tenaga ini menunjukkan bagaimana sesuatu tindak balas itu. Kalau kamu tahu kan, kamu tahu bahawa apabila logam bertindak balaskan dengan asid, logam tersebut dia akan masuk, dia akan combine dengan anion daripada asid. So nanti hidrogen akan keluar menghasilkan hydrogen gas. Adakah kamu tahu bagaimana pembentukan ikatan? Bagaimana pemutusan ikatan? Adakah kamu tahu? Kamu kaji tak bagaimana jumlah tenaga yang dibebaskan apabila dia putus ikatan? Bagaimana kamu nak tahu? Bagaimana kamu nak tahu ikatan tersebut
di-combine, dibentuk. Berapa aras tenaga dia? Inilah yang akan kamu belajar. Okay? Pelajar yang baru hadir, sila isikan kehadiran dalam link kehadiran yang saya dah bagi dalam chat dengan Telegram. Okay, so jom kita tengok gambar aras rajah aras tenaga. Okay. So, haba yang dibebaskan atau diserap, okay, haba yang dibebas atau diserap kita panggil haba tindak balas. Okay, simbol dia adalah delta H. Ini nota kamu. Yang saya highlightkan ini saja. Okay. So, haba sama ada diserap ataupun dibebaskan kita panggil haba tindak balas yang mana simbol dia adalah delta H. Okay, iaitu bagi haba tindak balas, unit dia adalah kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Okay, ini bermaksud apabila haba dibebaskan ke persekitaran, okay, dalam tindak balas kimia, okay, bila haba dibebaskan, haba dikeluarkan, okay. So, nilai haba tindak balas itu akan menjadi negatif. Kenapa cikgu dia negatif? Sebab haba dah dibebaskan. Bila haba dah dibebaskan, maksudnya kamu punya larutan tersebut dia haba dia akan menjadi berkurang. Sebab haba dah dibebaskan ke persekitaran. Okay, so manakala kalau haba bertindak balas, delta H dia adalah bertanda positif, ini bermaksud okay, tindak balas itu menyerap haba. So dia kalau dia positif, dia menyerap haba. Menyerap haba maksudnya dekat situlah tindak balas itu, haba tindak balas delta H, simbol delta. Gila, okay? Kat sini cikgu akan menggunakan simbol dia, delta H. So delta H automatic in your mind that is a haba tindak balas. Haba tindak balas, okay? So perubahan tenaga dalam tindak balas kimia dapat ditunjukkan dalam aras tenaga. Okay, bagaimana aras tenaga? So ini kamu kena tahu. Yang mana haba tindak balas sama dengan okay, haba hasil tindak balas tolak okay, H bahan tindak balas. Okay, yang mana haba tindak balas ini bermaksud perubahan haba dalam 1 mol tindak balas. Okay, saya ulang lagi. Haba tindak balas ialah perubahan haba. Ini definisi ya, kena ingat ya. Perubahan haba 1 mol bahan tindak balas bertindak balas atau 1 mol hasil tindak balas yang terbentuk. Okay, kita nak tengok berapa perubahan haba dalam 1 mol bahan tindak balas tu nak jadi hasil tindak balas. Berapa perubahan haba dia? Selama ni kamu tahu, kalau magnesium tidak balas dengan asid hidroklorik, saya akan dapat hidrogen gas dengan magnesium klorida, cikgu. Adakah kamu tahu berapa perubahan haba yang terbentuk? Yang dihasilkan daripada hasil tindak balas? Kamu tak tahu. Inilah tujuan kita belajar termokimia. Okay, so delta H tadi apa? Haba tindak balas. Okay, so kita tengok sini contoh. Ini yang cikgu bagi tahu contoh. Okay, ini adalah tindak balas antara logam dengan asid. So yang mana tindak balas logam dengan asid ini adalah tindak balas exothermic. So maksud exothermic, haba dibebaskan. Haba dibebaskan. So bila haba dibebaskan maksudnya nilai haba tindak balas dia adalah delta. H dia adalah negatif. Mesti unit kilojoule per mol. Kenapa cikgu? Sebab kamu tengok definisi tadi. Apa maksud definisi tadi? Haba, yang ni. Perubahan haba 1 mol. 1 mol. Bahan tindak balas kamu nak jadikan hasil tindak balas dalam 1 mol berapa? Okey. So, ini adalah gambar aras tenaga. Okay, bagaimana cikgu nak buat? Okay. Pertama, yang pertama kamu kena ada 1 arrow meningkat menegak yang mana kamu tulis tenaga. Okay. Yang ini magnesium dengan sulfuric acid ni, asid sulfuric ni, ini adalah bahan tindak balas. Okey. Yang ini pula magnesium sulfate dan hidrogen gas, ini adalah hasil tindak balas. Okay, apabila aras tenaga, apabila dia adalah exothermic, bermaksud arrow yang kat sini kamu akan tuliskan ke bawah dan buatkan ini. Dan pastikan tuliskan perubahan haba iaitu delta H sama dengan negatif berapa. Pastikan unit di sini betul, kilojoule per mol.
Okay, kalau pelajar dalam SPM dia tulis kilojoule sahaja, tak ada unit mole, salah. Dia tak akan dapat markah penuh. Mungkin dia akan dapat markah untuk tenaga dan bahan tidak balas setiap balas betul, tapi untuk ini salah. So dia akan kurang satu markah. Okay, kamu tengok ya, apa markah yang sepatutnya kamu dapat dalam SPM, sepatutnya apa yang kamu kena elakkan. So kena tengok apa yang cikgu ajar. Okay, sebab itu, jom kita tengok. Tidak balas. Okay, tidak balas antara magnesium dengan asid sulfurik, dia akan menghasilkan hidrogen dengan magnesium sulfate. Okay, yang mana tindak balas itu adalah tindak balas exothermic. Apabila 1 mol magnesium, kau nampak tak 1 mol kat depan ni? Nampak kan? Okay, 1 mol magnesium bertindak balas dengan 1 mol asid sulfurik untuk membentuk 1 mol magnesium sulfate dan 1 mol gas hidrogen. Okay, yang mana sebanyak 467 kilojoule tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Okay, tenaga haba dibebaskan sebab tu that is a exothermic reaction. So, semasa tindak balas ini, suhu campuran itu akan meningkat. Okay, suhu dah dibebaskan, so suhu bahan, suhu campuran. Okay, suhu campuran tadi dia akan meningkat. Okay, itu adalah exothermic. Jumlah kandungan hasil tindak balas lebih rendah. Sebab itu hasil tindak balas ni tenaganya, jumlah tenaga dia, sebab tenaga haba dah dibebaskan, so dia punya tenaga akan berkurang. Dia akan rendah. Berbanding, maksudnya hasil tindak balas adalah rendah berbanding dengan haba tindak balas. Okay. Sebab itu, kenapa nilai haba dia adalah negatif? Sebab hasil lagi rendah berbanding dengan bahan tindak balas. Okay. So ini pula. Okay. Ini adalah tindak balas antara nitrogen dengan oksigen. So ini adalah tindak balas endothermic. So bila cikgu cakap tindak balas endothermic, maksudnya perubahan haba dia adalah positif, di mana pastikan tulis kilojoule per mol, di mana bahan tindak balas adalah lebih rendah berbanding hasil tindak balas. Okay. Sebab itu kenapa tindak balas. Okay. Sebab itu kenapa delta H bernilai positif. Sebab hasil dia lagi tinggi, tenaganya lebih tinggi berbanding bahan tindak balas. Okay, jom kita tengok explanation. Tindak balas antara gas nitrogen dan gas oksigen akan membentuk nitrogen monoksida. Okay, yang mana ini adalah tindak balas endothermic. Okay, bila 1 mol nitrogen gas bertindak balas dengan 1 mol oksigen, dia akan membentuk 2 mol gas nitrogen monoksida yang mana sebanyak 180 kilojoule mol tenaga diserap, endoserap. Okay, tenaga haba diserap dari persekitaran. Bila haba diserap daripada persekitaran, so tindak balas itu suhu campuran tersebut akan menurun. Okay, haba diserap daripada persekitaran, suhu tersebut akan menurun. Okay, so haba dah diserap, persekitaran dah serap dia. Persekitaran dia punya environment dah serap tenaga haba tersebut. So apa yang berlaku kepada suhu campuran? Suhu campuran akan sejuk, akan menurun. Okay, so jumlah kandungan haba tenaga hasil tindak balas lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Oleh itu, delta H dia akan bertanda positif. Okay, so peti titi. Peti titi ni dia nak ajar macam mana step kamu nak buat aras tenaga. Macam cikgu cakap tadi lah. Pertama, lukiskan anak panah. Macam ni ya. Ini lukiskan anak panah ke atas, tuliskan nama tenaga. Ni wajib tulis nama ni. Kalau kamu tak tulis nama tenaga, arrow ke atas tak ada, salah. Okey. Kemudian lukiskanlah 2 aras. Contohnya kalau itu adalah tindak balas endothermic, so bahan tindak balas lagi rendah berbanding hasil tindak balas. Okey, lepas tu lukiskan anak panah. Okey, kalau dia adalah endothermic, so maksudnya anak panah ke atas. Kalau tindak balas exothermic, anak panah ke bawah. Macam gambar yang ini. Anak panah ke bawah. Okey, kemudian tuliskan nilai haba. Okey, yang mana cikgu cakap tadi nilai haba kena tulislah sign dia. Positif ke negatif. Kalau kamu tak buat positif, kamu tak buat negatif, salah. Kamu dapat tak buat positif,
kamu tak buat negatif, salah. Ingat tu ya. So pastikan dan ada unit. Pastikan ada unit. Okey. Banyak pelajar, memang banyak pelajar dia lupa nak tulis positif atau negatif dalam aras tenaga. Okey. Perubahan tenaga semasa pemutusan. Ini yang cikgu cerita tadi. Okey, adakah kamu tahu bagaimana perubahan tenaga tersebut masa putus ikatan dan masa pembentukan ikatan. So masa tindak balas kimia ni, ikatan kimia dalam bahan tersebut dia sama ada diputuskan ataupun ikatan baru akan terbentuk. So kita tengok gambar 3.1 ni. Perubahan haba tindak balas antara hidrogen dengan klorin. 3.3. Gambar rajah 3.3. Yang mana kalau kamu tengok ini adalah bahan tindak balas. So bahan tindak balas ni masa ini tenaga haba akan diserap. Tenaga haba ini apa tadi? Exothermic ke endothermic? So ini adalah exothermic. Kamu tengok nilai delta dia negatif sini. So maksudnya tenaga haba akan diserap. Mula-mula diserap ya. Tenaga haba akan diserap. Nak buat apa nak diserap? Sebab kita nak putuskan ikatan ni. Ikatan antara hidrogen-hidrogen, klorin dengan klorin nak putus. So bila dia putus, pada masa ini tenaga pengaktifan akan tinggi. Apa tu tenaga pengaktifan? Tenaga pengaktifan mesti dicapai. Kenapa tenaga pengaktifan dicapai? Sebab kamu nak putuskan ikatan tersebut. Dah putus ikatan pun tenaga haba akan dibebaskan. Semasa ikatan. So maksudnya dekat sini, pada mangsa ini, inilah kita panggil delta H, perubahan haba. Yang mana start daripada bahan tindak balas ni, dash ni, tolak dengan yang ini. Yang bawah, hasil tindak balas. Ini adalah delta H kamu. Ini adalah perubahan haba kamu. Ini adalah profil tenaga yang menunjukkan pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan antara hidrogen dengan klorin. Dalam tindak balas exothermic, dalam tindak balas exothermic, tenaga haba akan dibebaskan. Tenaga haba akan dibebas. Exo bebas. So masa tu pembentukan ikatan, pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas lebih besar. Pembentukan ikatan hasil tindak balas lebih besar berbanding tenaga haba yang diserap untuk memutuskan ikatan dalam bahan tindak balas. Masa pula tindak balas endothermic, tenaga haba akan diserap. Tenaga haba akan diserap untuk apa? Untuk endothermic kita nak putuskan ikatan. Kita nak putuskan ikatan dalam bahan tindak balas lebih besar berbanding tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam tindak balas. So ini yang kamu belajar tadi. So kita tengok ini. So uji diri 3.1. Kita tengok ni. Kita cuba. Cuba nak buat ya uji diri 3.1. Kita tengok tulis semua. Semua orang tuliskan. Tuliskan untuk ini. Tulis ya uji diri, kamu tak perlu salin. Kamu kalau boleh tuliskan persamaan tu saja. Tuliskan persamaan sahaja. Yang ini. Untuk aras tenaga ini, untuk uji diri 3.1, dia kata persamaan ini, tuliskan. So kalau kamu tengok tanda delta H kat sini adalah positif. Bila kamu tengok dia punya delta H kat sini positif, maksudnya exothermic ke endothermic? Siapa dapat jawab? Alia? Endothermic ke exothermic? Endothermic. Endothermic. Terima kasih. Siapa tu jawab tu? Tak nampak. Aiman, tahniah Aiman. Masuk pun kelas cikgu Aiman. So endothermic sebab dia positif. So macam mana kita nak lukiskan aras tenaga? Cuba kamu lukis. Macam mana nak buat? Semua orang lukis. Cikgu tak nak tunjuk lah. Cuba lukis. Cuba lukis. Pertama dia kata buatkan dulu dia punya anak panah. Anak panah apa ya? Anak panah aras tenaga. So, lukiskan yang pertama. Tulislah uji diri ya. Pertama, mana pen cikgu tadi?
Okey ni. Okey, pertama aras tenaga ni. Okey, tinggi. Okey, lepas tu yang ini tulis apa? Tenaga. Okey dah. Semua orang dah tulis. Okey, good. Kemudian ini tahu endotermik. So endotermik bahan yang bertindak balas mesti lagi rendah berbanding hasil tindak balas. So bahan tindak balas ini buatkan dia punya anak panah ke atas. Okey, dah siap? Okey, dah siap? Okey, kemudian kamu tuliskan bahan tindak balas dia apa? CaCO3. Okey, hasil tindak balas dia apa? CaO tambah CO2. Nampak cikgu tak kita perasan ke? Okey. Kemudian tuliskan dia punya delta H. Okey, haba tindak balas dia. Delta H sama dengan positif kena buat ya. Positif 540 kilojoule mol negatif 1. Okey. Dah. Semua orang dah siap? Okey, good. So, lukis. So, macam mana nak bagi markah ni? Okey, markah akan dibagi yang pertama, kamu punya tenaga, arrow ni betul dan bahan tindak balas kamu betul, hasil tindak balas betul, satu markah. Okey, kemudian kamu sudah ada tenaga delta H, tanda dia positif, satu lagi markah. So, untuk gambar aras tenaga, kamu dah dapat 2 markah. Okey. So, tuliskan 3 pernyataan. 3 pernyataan ini macam yang dalam buku teks tadi. Okay. Yang pertama kamu sebut tentang tindak balas ni exothermic ke endotermic. Okay. So tadi dah jawab dah, Aiman dah sebut that is a endothermic. Okay. Tindak balas endothermic. Okay, tulis ya. Tindak balas penguraian kalsium karbonat adalah tindak balas endothermic. Okay, B. Kamu cakap tentang 1 mol kalsium karbonat diuraikan. Ini diuraikan kan, dikompos. Dalam bahasa Inggerisnya dikompos lah. Diuraikan sebanyak 540 kilojoule. Perlu ke cikgu tulis? Cikgu tulis lah. Okay, kamu nak definasikan tau. Okay, ini soalan untuk B. Okay, kita nak definasikan pernyataan ini. Okay, B. Okay, yang pertama, okay, kamu cakaplah tindak balas penguraian kalsium karbonat adalah tindak balas endotermic. Okay, dah dapat 1 markah. Okay. Markah yang kedua, kamu cakap apabila 1 mol kalsium karbonat, okay, apabila cikgu tak nak buat dalam bentuk simbol. Bila 1 mol kalsium karbonat diuraikan, dia dikompos. Dikompos ni maksudnya dipanaskan lah. Okay, sebanyak, kamu tengok aras perubahan haba dia berapa? 540 kilojoule. Okay. Tenaga, ini tenaga haba ya. Diserap. Okay, sebab endotermik mah. Endotermik diserap kan? Okay, daripada persekitaran. Okay, kemudian kamu cakap tadi apa yang kamu tengok kan? Kamu punya yang ini tadi. Sorry. So, kamu tengok tadi aras tenaga kamu bahan tindak balas. Lagi sekali Cikgu Ziana ni. Okay. So aras tenaga ni tenaga. Okay, kamu punya ini lagi rendah, hasil tindak balas lagi rendah daripada bahan tindak balas. Itu yang kamu cakap. Kamu cakap apa? Kandungan hasil tindak balas hasil ni lebih tinggi daripada kandungan bahan tindak balas. Okay, so dia yang pertama dia explain mengenai exothermic ke endotermic. Lepas tu dia cakap berapa banyak tenaga haba yang diserap ke dibebaskan. So endotermik diserap lah. Okay, kemudian dia cakap kandungan haba bahan ke hasil tindak balas lebih tinggi berbanding dengan bahan tindak balas. So 3 poin dekat sini untuk maklumat daripada aras tenaga.
Okay, faham? Okay, itu yang akan kamu explain. Saya tinggalkan untuk kamu untuk bahagian 2. Okay, exothermic ke endothermic, tentukan ikatan diputuskan ke, terbentuk ke. So kalau kamu tengok tadi tindak balasnya ini tandanya negatif. Kalau negatif, exothermic ke endothermic kelas? Exothermic ke endothermic kalau sign dia negatif? Siapa-siapa dapat jawab? Exo. Exo, tahniah. Exothermic, dia adalah negatif. So ikatan diputuskan ke terbentuk? Dia dipecahkan ke ikatan itu terbentuk? Pembentukan. So pemecahan ikatan antara plumbum yang ini pecah. Yang ini pemecahan ikatan. Cikgu tuliskan, nanti kamu buat sendiri ya. Ini, alamak tandanya. Ini adalah pemecahan ikatan. Kamu nak pecahkan dulu ikatan. Pemecahan ikatan antara tindak balas plumbum nitrate dengan natrium sulfate.